Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji-pujian dan kesyukuran hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita setiap pemberian, setiap kurniaan. Selawat dan salam untuk junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh syafaat baginda, setiap daripada kita dapat bersama dengan baginda, setiap daripada kita dapat mengikuti tunjuk ajar sunnah yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah, pihak pengurusan Masjid Kota Damansara, pengurus masjid, ahli jawatan kuasa masjid, barisan para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, datuk datin, tuan-puan, hadirin hadirat, semua tetamu Allah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam tempoh di antara maghrib dan isyak, yang sebenarnya tuan-tuan pun memang dah dapat pahala, kerana menunggu solat pun dah dapat pahala solat. Intizarus solah, sabda Nabi, seseorang yang menunggu solat dia telah mendapat pahala solat, selagi mana dia tidak berada dalam keadaan hadas, selagi mana dia tidak melakukan perkara yang sia-sia. Ditambah lagi, kita nak mengulang kaji, kita mungkin dah pernah dengar kisah-kisah daripada perjalanan hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum, supaya kita dapat menghayati perjalanan, perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita lebih menghargai agama yang telah sampai kepada kita dengan pengorbanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada malam ini kita telah tiba pada tajuk berkenaan tentang Taif, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Maka Taif berlaku pada hidup Nabi yang paling suka, sehingga waktu tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan, tahun duka cita, Amul Huzn, di mana Nabi SAW pada bulan Ramadan tahun tersebut, Nabi SAW baru kehilangan isteri baginda. Kita boleh nampak, kalaulah ada seseorang yang mana kehilangan isteri, yang mana memang dia sangat sayang dan kasihi, kadang-kala pada waktu itu keadaan hidup dia boleh berubah. Orang yang mana mungkin, sebab itu Nabi pun bila kehilangan Khadijah, Nabi selalu sebut dalam hadis riwayat Bukhari, apa yang Nabi sebut bila Khadijah dah tak ada, sabda Nabi SAW, ketika mana manusia mendustakan aku, Khadijah pada waktu itu membenarkan aku. Itu Khadijah, peranan isteri. Dan kebanyakan daripada kita pun sama, bila waktu macam-macam perancangan yang kita nak buat, tak ada orang yang nak percaya, isteri kita yang pada waktu itu akan ikut turut percaya. Dia bersama dengan suami dia, bersama dengan pasangan dia, dengan lelaki dia. Kadang-kala isteri kita, pasangan kita pada waktu itu lebih mengutamakan suami berbanding daripada ibu bapa dia, berbanding daripada kawan-kawan dan teman dia. Lalu Nabi SAW hargai pengorbanan Khadijah tersebut.
Maka dalam hadis riwayat Bukhari, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi? Ketika mana manusia mendustakan aku, maka Khadijah telah mempercayai aku. Dan Khadijah adalah orang yang mula-mula beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, pada waktu itu dia beriman. Maka itu satu nikmat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dan dalam hadis pun Nabi SAW sebut bahawa nikmat yang paling besar, yang paling bernilai adalah mempunyai isteri yang baik, al-mar'atus salihah. Kemudian sabda Nabi SAW ketika mana mengenangkan Aisyah, sabda Nabi SAW, ketika mana ramai orang menghalang aku, maka Khadijah telah menghabiskan hartanya untuk aku. Khadijah seorang wanita yang paling kaya dekat Mekah, tetapi ketika mana wafat, dia dah tak ada apa-apa, habis segala harta dia. Lagi-lagi disebabkan pengepungan selama 3 tahun yang dikenakan ke atas Nabi dan keluarga Nabi, maka Khadijah telah habiskan harta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian besar daripada para suami pun sebenarnya kadang-kala isteri dia yang pada waktu itu banyak bantu daripada harta, daripada kewangan. Dan sepatutnya ini menjadikan satu nikmat juga yang patut untuk disyukuri. Nabi SAW menghargai. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ini, sabda Nabi SAW, dan kebanyakan daripada anak-anakku lahir daripada Khadijah. Daripada 7 orang anak Nabi, 6 orang adalah daripada Khadijah. Dan ini pun satu nikmat sebenarnya. Yang susah payah melahirkan isteri, anak itu dibinkan kepada suami. Kita yang dapat bin dia. Nama anak tu suami yang dapat. Yang susah payah melahirkan pada waktu itu mengandung 9 bulan, nak melahirkan pun satu kepayahan, satu ujian, satu kesakitan, yang dapat nama suami. Anak itu yang mengahwinkan dia, kalau perempuan wali suami. Tapi kadang-kala lelaki tak menghargai, tetapi Nabi SAW menghargai. Maka 3 nikmat ini yang Nabi sebut tentang Khadijah. Ketika mana orang mendustakan, maka pada waktu itu Khadijah ada membenarkan. Ketika mana orang semua mengabaikan Nabi, Khadijah menghabiskan hartanya untuk Nabi. Dan kebanyakan anak-anak Nabi lahir daripada Khadijah binti Khuwailid. Sebab itu kehilangan Khadijah dipanggil sebagai tahun duka cita, tahun kesedihan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW bila bersedih, Nabi SAW lagi kuat pada waktu itu untuk bangkit dalam menjalankan tugas Nabi. Kita kalau bersedih, kita duduk rumah. Kita kalau bersedih, kita layan kesedihan. Tapi Nabi SAW bila bersedih, lagi kuat usaha Nabi SAW. Maka tak sampai sebulan selepas kewafatan Khadijah, maka pada bulan Syawal Nabi SAW telah pergi ke Taif. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, kenapa Nabi SAW boleh menghadapi segala ujian, segala kesedihan, segala musibah pada waktu itu dengan kuat? Kata para ulama sirah rahimahullahu ta'ala, yang menjadikan Nabi SAW kuat dalam keadaan kita nampak ujian Nabi bukan kecil. Kena kurung selama 3 tahun. Bayangkan, kena kurung, tak boleh keluar, tak boleh membeli, tak boleh berjumpa dengan orang, tak boleh pada waktu itu melakukan apa-apa 3 tahun. Kita baru kena duduk PKP selama beberapa bulan pun pada waktu itu macam-macam keadaan, situasi yang dihadapi oleh kita. Nabi SAW 3 tahun, lagi lama, lagi teruk, dalam keadaan tak boleh keluar, tak boleh berjual beli, tak boleh mendapatkan apa-apa. Maka Nabi SAW punya keadaan sangat teruk. Kemudian selepas habis pengepungan, meninggal pula Abu Talib, wafat pula Khadijah binti Khuwailid. Maka kata para ulama sirah,
Apakah kekuatan yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu bersemangat kental? Nabi sallallahu alaihi wasallam kekal tenang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan usaha. Nabi segera bangkit daripada kesedihan yang ada, yang mana ini kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Maka kata penulis buku adalah keimanan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah. Lagi seseorang itu tinggi kepercayaan dia kepada Allah, lagi tenang dia akan ada. Dia bukan masalah kita zikir ke tak, kita solat ke tak. Dia masalah percaya ke tidak, iman, percaya. Macam sebahagian orang contoh, kalaulah dia percayakan kepada seseorang, dia percayakan kepada seseorang, ada orang yang dia percayakan ahli sukan mungkin, maka pada waktu itu apa pun ahli sukan itu buat, dia akan ikut, dia akan percaya 100%. Ada orang dia mencintai, menyukai ahli politik, maka apa pun yang ahli politik itu kata, dia akan percaya. Ada orang menyukai artis, maka apa pun yang dia buat, dia akan percaya. Dan pada waktu itu dia tak akan percaya perkara yang memburukkan orang yang dia percaya dan cintai. Maka samalah juga kalaulah manusia itu benar-benar percayakan Allah, bukan dia akan persoalkan Allah bila dia diuji, tapi dia akan semakin tenang apabila diuji. Sebab dia percaya Allah letakkan aku dalam keadaan macam ini, sebab ini yang terbaik untuk aku. Allah ujikan aku dengan ujian ini sebab Allah tahu aku mampu. Bukanlah kita nak minta diuji. Nabi pun tak benar para sahabat untuk minta diuji. Sabda Nabi, la tatamannau liqa'al adu, sallallahu al-afiyah, minta sejahtera. Tetapi apabila dah diuji, cara untuk menjadi kental, semangat, tenang adalah apabila benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang percaya, maka pada waktu itu dia akan tenang. Maka sebab itu kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, faktor utama kepada kecekalan yang kita boleh nampak daripada Nabi, daripada ketenangan walaupun diuji dengan pelbagai ujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang teguh akan mampu menghadapi ujian yang pada waktu itu besar macam mana sekalipun. Kepercayaan kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam contoh, kita tengok orang-orang yang berniaga, contoh orang yang berniaga. Orang yang berniaga, dia ada satu kepercayaan yang tersendiri. Dia bukan macam orang yang bekerja. Orang bekerja pun bagus, tak ada apa-apa kekurangan. Tapi orang yang berniaga, yang mana dia percaya pada waktu itu dia boleh dapat rezeki dengan apa yang dia jual, dengan apa yang dia buat. Maka dia pada waktu itu berniaga dalam keadaan dia tak tahu hari ini dapat berapa banyak, dia dah melabur berapa banyak keuntungan dia dapat, rugi punya, tapi dia percaya bahawa dengan perniagaan boleh mendatangkan rezeki kepada dia, maka dia berniaga. Walaupun mungkin hari tersebut dia tak dapat apa-apa, 1 minggu dia tak dapat apa-apa, 1 bulan dia tak dapat apa-apa, ataupun ada sebahagian orang dalam bersabarnya dia dengan perniagaan dia, beberapa bulan tak dapat apa-apa. Tetapi kenapa dia tetap berniaga dan dia tak patah balik sebagai bekerja? Kerana pada waktu itu dia yakin dengan apa yang dia buat, perniagaan yang dilakukan, pada waktu itu dia akan dapat apa yang dia kehendaki, yang dia impikan. Percaya, walaupun pada waktu itu macam-macam orang kata, tetapi dia percaya. Maka kepercayaan sebenarnya membawakan ketenangan. Lalu orang yang apabila diuji, dia mempertikaikan takdir, bererti kepercayaan dia kepada Allah nipis, ataupun kepercayaan kepada Allah tidak kuat, maka dia pertikaikan. Maka pada waktu itu dia berada dalam situasi dia tak yakin, aku dah solat kenapa diuji, aku dah puasa kenapa diuji. Nabi SAW bukan sekadar solat dan puasa kena uji. Nabi itu makhluk yang terbaik.
Habibullah, kekasih Allah, tetapi Nabi pun kena uji. Maka kata penulis buku, yang menjadikan manusia itu boleh tenang seperti mana yang kita boleh lihat pada Nabi SAW adalah kepercayaan kepada Allah. Sebab itu Nabi SAW pergi Taif jalan kaki. Pergi Taif, nanti kita akan baca, jalan kaki. Tetapi apa yang Nabi dapat? Hanya batu yang Nabi dapat. Tetapi adakah menjadikan Nabi putus asa dengan Allah? Tidak. Sebaliknya Nabi SAW bertambah yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka walaupun betapa besar dan bertubi-tubi datangnya ujian yang kita boleh nampak dalam kehidupan Nabi, seumpama arus air bah yang mengalir deras datang untuk memecahkan tembok teguh keyakinan yang ada pada diri seseorang, tetapi Nabi SAW pada waktu itu mengajar kepada kita untuk tetap tenang di dalam menghadapi ujian, di dalam menghadapi apa jua musibah dan bencana. Maka iman, kepercayaan pada waktu itu menjadikan manusia kekal tenang apabila diuji, apabila berada dalam situasi-situasi yang dia tak jangka. Dan itu pun dunia. Dunia pun nama tempatnya adalah ujian. Sebenarnya setiap daripada kita ada ujian yang tersendiri. Cuma masalahnya kadang-kala kita nak bandingkan ujian kita dengan ujian orang lain. Maka itu yang menjadikan kadang-kala kita hilang keyakinan, rosak keimanan apabila kita nak bandingkan ujian kita dengan ujian orang lain. Setiap daripada kita ada ujian, setiap daripada kita. Maka sebab itu Al-Quran ajar apabila diuji, perkara yang pertama kena sabar dulu. Dia kena tenang dulu. Sebab manusia ni dia jenis tergopoh-gapah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni sikap semula jadi dia cepat sangat tergopoh-gapah. Bila kena uji dia, benda pertama yang berlaku dia tergopoh-gapah. Maka Al-Quran ajar dalam suratul Baqarah, bila kena uji, wasta'inu bis sabri, tenang dulu. Sebab manusia yang tenang, keputusan dia akan betul. Manusia yang tenang, pada waktu itu tindakan dia akan betul. Sebaliknya orang yang tergopoh-gapah, maka tindakan dia hanya membawa kepada kerugian. Sebab dia melakukan tindakan berdasarkan emosi dan perasaan. Maka ini yang kita boleh belajar. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, perkara yang kedua yang kita boleh belajar daripada Nabi SAW apabila diuji adalah bagaimana Nabi menambah baik perancangan Nabi. Bila Nabi kena uji, Nabi tambah baik perancangan Nabi. Macam contoh kes kematian Abu Talib dan Khadijah. Bila kita lihat dalam sirah, kata penulis buku, bila Abu Talib yang banyak mempertahankan Nabi daripada serangan Quraisy meninggal dunia, bila Khadijah yang banyak membantu Nabi wafat meninggal dunia, maka Nabi tukar strategi, Nabi tukar perancangan. Nabi SAW buat keputusan untuk pergi ke Taif. Maka daripada sini kita boleh belajar, Nabi setiap kali diuji, Nabi menyusun strategi dan perancangan yang baru. Sebab kenapa? Sebab orang yang mengharapkan keputusan berbeza dengan tindakan yang sama, itu orang yang bukan cerdik. Dia mengharapkan keputusan yang berbeza, tapi setiap hari tindakan dia sama aja, maka itu bukan orang yang cerdik. Dan itu kita boleh belajar daripada Nabi. Sebagai contoh dalam peristiwa yang lain, dalam peristiwa peperangan Ahzab, kalau kita belajar nanti bila kita sampai dalam peristiwa peperangan Ahzab, kan teruk Nabi SAW kena, sangat teruk. Nabi SAW bersama para sahabat kena mempertahankan parit selama 1 bulan, tak balik rumah. Kerja Nabi dan para sahabat masa perang Khandaq adalah pertahankan parit. Sebab walaupun parit dah digali, orang Quraisy cuba untuk timbus untuk mereka boleh seberang. Mereka cuba untuk menyeberang dengan kuda dan unta mereka, yang mana berjaya. Ada beberapa orang Quraisy berjaya menyeberangi parit
yang sangat lebar, yang sangat dalam, yang sangat panjang, mereka berjaya menyeberangi. Maka Nabi SAW pertahankan parit. Punya teruk Nabi mempertahankan parit. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi pernah terlepas solat Zuhur, Asar dan Maghrib, tak sempat nak solat kerana parit tu panjang dan musuh cuba masuk daripada pelbagai sudut. Maka dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi pernah solat Zuhur, Asar dan Maghrib pada waktu Isyak kerana teruknya peperangan pada hari tersebut. Kemudian dahlah sebulan tak balik rumah. Pada hujung-hujungnya kita nampak orang Yahudi Banu Quraizah pula langgar perjanjian. Mereka batalkan perjanjian mereka dengan Nabi. Mereka nak menyerang Madinah daripada arah bertentangan, daripada arah dalam, daripada arah belakang. Dan Nabi SAW pun pada waktu itu sangat tertekan. Sebab nak pertahankan parit pun tak cukup tentera, nak bahagi dua pula tentera nak mempertahankan Madinah yang memang kosong daripada lelaki dan daripada tentera. Tak ada siapa kat Madinah. Maka dalam riwayat Sirah Ar-Rahiqul Maktum ada ditulis bahawa Nabi sampai terduduk. Beratnya ujian yang pada waktu itu Nabi risaukan macam mana kanak-kanak dan wanita akan dibunuh oleh orang Yahudi Banu Quraizah. Maka Nabi SAW sampai terduduk. Dan dalam riwayat sirah menyebut Nabi tutup wajah Nabi seketika dengan selendang dan ridak Nabi. Tapi Nabi cepat-cepat bangun, Nabi cepat-cepat bangkit. Dan disitulah Nabi berjanji kepada para sahabat, selepas daripada ini musuh takkan sampai ke Madinah. Bila kita dengar je ada musuh nak menyerang, kita akan serang musuh dekat tempat mereka. Maka ini adalah kali terakhir musuh datang ke Madinah. Dan itu yang berlaku. Selepas Ahzab, mana ada musuh datang ke Madinah. Nabi menambah baik sistem perisikan Nabi. Nabi jumpa dengan kabilah-kabilah yang kecil-kecil. Nabi kata, salurkan maklumat, kami akan jaga kamu. Salurkan maklumat, kami akan jaga kamu. Maka selepas peperangan Ahzab, maka Nabi SAW dan penduduk Madinah tidak lagi ada diserang oleh musuh. Ahzab adalah peperangan terakhir musuh sampai ke Madinah. Sebab itu kata penulis buku, Nabi SAW bila diuji, Nabi sentiasa mengubah strategi. Nabi SAW sentiasa meningkat usaha. Dan itulah pepatah yang kita biasa dengar dalam kehidupan seharian. Orang yang mengharapkan keputusan berbeza tetapi masih buat tindakan yang sama, itu orang yang kurang bijak. Sebab Nabi SAW pun mengajar kepada kita, setiap kali diuji, Nabi pada waktu itu akan mengubah strategi. Sebab dunia pun adalah darul asbab. Walaupun pada waktu itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita tawakal dan lain-lain, tetapi kita nampak banyak dalam sirah bagaimana Nabi sentiasa mengubah strategi apabila Nabi SAW diuji. Maka Nabi SAW dalam peristiwa Taif, apa yang menyebabkan Nabi pergi Taif? Kerana Nabi nampak di Mekah tidak ada lagi orang yang pada waktu itu memperjuangkan, mempertahankan dakwah Nabi SAW. Maka ini adalah perkara yang kedua yang ditulis oleh penulis buku. Kemudian ada banyak lagi perkara-perkara yang lain yang menunjukkan kepada kita sikap Nabi SAW ketika mana diuji. Dan kemudian antara perkara yang menarik juga, kata penulis buku, tentang Nabi SAW, bagaimana Nabi sentiasa percaya yang bantuan Allah pasti akan tiba. Ini pun sebenarnya adalah termasuk daripada iman. Teruk macam mana diuji pun, kita mesti percaya Allah akan datangkan sesuatu yang baik. Inna ma'al usri yusra. Firman Allah, sesungguhnya setiap kali berakhirnya kesusahan, datangnya kesenangan. Tak, ayat tu bukan bunyi macam tu. Inna ma'al usri.
Sesungguhnya bersama kesukaran, bukan selepas, bersama. Maksudnya bila datang dia ujian, orang beriman dia kena yakin di situ adanya kebaikan. Bila datang dia ujian, inna ma'al usri, perkataan dia ma'a, sesungguhnya bersama ujian, kesukaran, yusra, Allah nak memberikan kesenangan, Allah nak memberikan kemudahan. Sebab itu kata penulis buku, antara perkara yang menjadikan Nabi dan para sahabat tenang apabila diuji, mereka ada keyakinan, mereka ada kepercayaan bahawa Allah pasti akan mendatangkan sesuatu nikmat, sesuatu kebaikan, sesuatu perkara. Maka sebab itu kita nampak Nabi SAW dan para sahabat, mereka tenang ketika mana diuji. Bila Allah menceritakan tentang sifat para sahabat dalam peperangan Ahzab, bila mereka nampak tentera yang ramai yang mereka tak mampu lawan, apa para sahabat menyebut? Sesungguhnya ini adalah janji Allah, dan tidaklah janji Allah kecuali pada waktu itu pasti akan berlaku. Dan mereka percaya dengan janji Allah yang menjanjikan pertolongan, bantuan, kemenangan setiap kali, setiap waktu datangnya ujian, kesukaran dan musibah. Maka ini adalah perkara yang ketiga kenapa menjadikan Nabi SAW dan para sahabat tenang apabila mereka diuji dengan ujian dan musibah. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka Nabi SAW selepas kewafatan Khadijah dan kematian Abu Talib, yang mana Abu Talib meninggal dunia pada bulan Rejab tahun 10 kenabian, Khadijah wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian, lebih kurang 2 bulan selepas Abu Talib. Ada riwayat mengatakan selepas 3 hari. Maka pada bulan Syawal, Nabi SAW telah berangkat ke Taif. Dan Nabi SAW pergi dalam keadaan Nabi dah tak ada apa-apa. Sebab Nabi dah dikurung selama 3 tahun, Nabi dah tak ada apa-apa. Dah habis segala harta Nabi, dah habis segala kemudahan yang Nabi ada. Maka tetap Nabi SAW tidak berhenti dan berputus asa. Maka kata para ulama sirah, Nabi pergi ke Taif dalam keadaan berjalan kaki. Jemaah kita kalau jemaah umrah pergi Taif naik bas pun boleh demam, jauh, letih, macam-macam kena buat. Padahal pergi Taif ziarah 1-2 tempat, kemudian makan nasi mandi, balik dah demam. Nabi SAW pergi ke Taif pada waktu itu berjalan kaki pada bulan Syawal tahun 10 kenabian. Dan Nabi pergi hanya ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan anak angkat Nabi, yang merupakan orang yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pergi berdua, berjalan kaki, merentasi laluan berbatu, laluan berbukit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif bersama dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba di Taif, maka Nabi SAW terus berjumpa dengan ketua Taif, pemimpin Taif, yang pada waktu itu merupakan 3 orang adik-beradik. Yang pertama nama mereka Abdul Yalil, yang kedua nama mereka adalah Habib, dan yang ketiga adalah Mas'ud. Adik-beradik ini yang pada waktu itu menjadi pemimpin Taif, dan mereka ini telah melayan Nabi dengan teruk. Teruk mereka layan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang daripada mereka ketika mana Nabi ajak untuk beriman, ajak kepada Allah, ajak kepada Islam, maka salah seorang daripada mereka berkata, kalaulah engkau benar-benar Rasul, aku lebih sanggup koyak Kaabah daripada beriman dengan kau. Itu jawapan yang Nabi terima daripada abang yang pertama. Maka dia berkata, aku tak nak beriman dengan kau wahai Muhammad. Daripada aku beriman dengan kau, baik aku buat dosa, baik aku koyak Kaabah, dosa yang besar pada waktu itu, daripada aku beriman dengan engkau. Itu jawapan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Yang kedua pula berkata, apa yang kedua berkata? Dia kata, wahai Muhammad, tak ada orang lain ke yang Allah nak pilih selain kamu?
Tak ada orang lain ke yang Allah nak pilih selain daripada kamu? Itu jawapan yang Nabi SAW terima daripada abang yang kedua. Dan yang ketiga, pada waktu itu berkata, engkau berbohong, maka aku bersumpah aku tak akan bercakap dengan kamu lagi wahai Muhammad. Ini yang Nabi SAW terima. Dan inilah ujian pendakwah. Sepatutnya dia kena pada waktu itu tidak patut berasa selesa dengan keadaan yang dia ada. Ini ujian Nabi SAW. Kadangkala kita berada pada negara yang mana kadangkala bila nak menyampaikan dakwah dah terlalu selesa, bila datang dia sedikit sebanyak ujian, kita mula cakap benda yang bukan-bukan. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, orang yang buat keputusan nak mengajak orang kepada Allah, dia mesti bersedia kalaulah datangnya ujian, penolakan, penghinaan. Sebab itu jalan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sepatutnya cakap benda yang bukan-bukan. Sebab itu memang jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kadang-kala dalam dakwah orang tolak, orang pada waktu itu dustakan, orang tak terima, orang pada waktu itu tak dengar, maka itu perkara biasa. Sebab itu yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kala bila kita dah terlalu selesa dengan cara dakwah yang mana semua orang mesti terima, maka di situ kadang-kala kita terlalu cepat mengkafirkan mungkin, mendoakan keburukan mungkin, melaknat mungkin, mengucapkan perkataan yang tak elok dan tak baik mungkin. Itu tak sepatutnya sikap yang ada pada orang yang dah buat keputusan nak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pun kalau kita nampak, walaupun dilayan dengan teruk oleh orang-orang Taif, pada waktu itu bagaimana akhlak dan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara biasa yang mana dalam nak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun sama, tak semestinya para ustaz yang nak mengajak pada Allah. Kita pun kadang-kala bila ajak orang solat, orang tak terima, maka pada waktu itu jangan kita terlalu cepat kecewa dan putus asa. Kita apabila mengajak orang tutup aurat, orang tak nak tutup, maka jangan pula kita mendoakan, melaknat, mengungkapkan perkara yang tidak elok. Maka Nabi SAW melalui jalan yang sukar dalam nak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi SAW minta mereka untuk jangan kata apa-apa kepada penduduk Taif. Nabi minta izin yang mana Nabi nak berdakwah kepada orang awam Taif, namun mereka tak izinkan. Walaupun tak izin, kata penulis buku rahimahullah, Nabi tetap tinggal di Taif selama 10 hari. Tetap Nabi duduk di Taif selama 10 hari. Kita kalaulah orang dah tak nak dengar apa yang kita nak sampaikan, mungkin kita terus balik. Macam saya lah contoh penceramah, tiba-tiba nak datang, pada waktu tu tak ada siapa nak dengar, mungkin dah terus balik mungkin. Tapi Nabi SAW tetap tinggal di Taif selama 10 hari. Kesungguhan Nabi SAW ingin menyampaikan ajaran Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata penulis buku rahimahullah, walaupun Nabi duduk selama 10 hari di Taif, mereka telah menyerang Nabi, mereka telah memaki Nabi, dan mereka pada waktu itu telah memperlakukan Nabi SAW dengan sangat-sangat teruk. Dengan sangat-sangat teruk. Zaman sekarang penceramah macam saya pun kadang-kala nak balik ada makanan, ada makan. Bukan kena baling dengan batu, ada makan. Nak buat ceramah, siap ada live, ada siap ada live, ataupun pada waktu itu dijemput lepas habis solat maghrib, lepas ni ada kuliah siapa-siapa dan sebagainya. Lalu kadang-kala perkara tersebut menjadikan kita dah terlalu selesa dalam berdakwah. Dan bila terlalu selesa, bila datangnya sedikit sebanyak ujian, maka pada waktu itu kita terlalu cepat melatah.
Padahal perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya mengajarkan kepada kita untuk mendidik diri untuk sabar dan untuk tenang apabila menghadapi orang-orang yang tidak ingin menerima dan orang-orang yang membantah apa yang diajak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung nanti insya-Allah Ramadan ada kuliah Zuhur. Maka Ramadan nanti kita akan sambung ataupun kita sambung nanti Syawal. Mudah-mudahan apa yang baik dapat kita amalkan, dapat kita bawa dalam kehidupan yang tidak daripada kelemahan saya serta kekurangan ilmu. Terima kasih kepada pihak pengurusan masjid dan sahabat-sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khaira. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. Terima kasih banyak Imam. Terima kasih banyak.